القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, tetapi pada hakikatnya anda dekat di hati kami. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti biasa saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana di awal pagi ini anda telah berjaya menghadirkan diri anda melihat saya dan juga panel kita pada hari ini di dalam program Tanyalah Ustaz melalui kaca TV, ataupun ada yang menonton kita semua di ruangan Facebook. Tahniah saya ucapkan kerana berjaya hadir di dalam majlis ilmu di awal pagi. Alhamdulillah, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama-sama dengan saya pagi ini, saya perkenalkan kepada anda panel undangan kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Baju kita pun matching Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada chemistry, ada sedikit persamaan di situ, dan saya kira Ustaz pun telah bersedia Ustaz ya, dengan peluru-peluru ilmu yang nak kita kongsikan dengan penonton semua insya-Allah. Topik pada pagi ini mengenai akidah, membicarakan mengenai Asma'ul Husna, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin,
penonton yang Allah Ta'ala kasihani sekalian. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya, merayulah kepadanya, bermunajatlah kepada Allah Ta'ala dengan cara kita menyebut nama-namanya. Jadi untuk pagi ini insya-Allah kita akan mengupas mengenai 4 nama ini. Sebelum kita pergi, mari bersama-sama dengan saya kita lihat terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia pada tarikh 31 Julai 2021. Kes baharu sebanyak 17,786. Kes sembuh baharu sebanyak 11,718. Jumlah kes aktif sebanyak 189,609. Manakala kes kematian baharu sebanyak 165. Penonton yang saya kasihi sekalian, mari bersama dengan kami, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita jaga kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Teruskan berdoa, teruskan kita sentiasa usaha dan juga ikhtiar dalam menghindari wabak penyakit ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, mengenai pengenalan mukadimah kita mengenai mengenai dengan tajuk kita akidah pada hari ini, sedikit pengenalan introduction berkaitan Asmaul Husna. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Nizal, kru-kru yang berada bersama kita pada pagi ini, dan juga para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam Asma'ullah Al-Husna. Nama-nama Allah yang sangat-sangat indah, yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini kita nak bincangkan nama-nama Allah. Huwa Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa dialah Allah Al-Awwal, Maha Awal, wal Akhir, Maha Akhir, wal Zahir, Maha Zahir, wal Batin, Maha Batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada ayat ini, kita merujuk kepada apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, menyatakan bahawa Al-Awwal qabla kulli syai'. Allah Ta'ala Al-Awwal maknanya Allah Ta'ala sebelum segala sesuatu. Allah Ta'ala adalah permulaan. Allah Ta'ala sedia yang tidak ada permulaan. Maknanya Allah Ta'ala sedia ada. Qabla kulli syai', sebelum kewujudan sesuatu Allah dah ada dah. Itu sebut Imam At-Tabari. Manakala Al-Akhir ba'da kulli syai' bi ghairi nihayah. Allah Ta'ala ada setelah sesuatu, tanpa penghujungnya. Setiap benda ni dia ada penghujungnya. Kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi setelah semua yang hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap abadi, tetap ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap satu itu musnah, hancur, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Az-Zahir.
Allah Ta'ala maha tinggi, fauqa kulli syai', fala syai' a'la minhu, kata Imam Tabari. Iaitu Allah Ta'ala maha tinggi, zahir itu merujuk pada ketinggian Allah Ta'ala yang tidak ada sesuatu pun lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala al-batin, maknanya setiap sesuatu itu tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu aqrab minhu wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat daripadanya. Makna Allah lebih dekat dengan kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Kita rasa kita dekat dengan kita kan? Tapi Allah lebih dekat lagi. Hatta disebut dalam Al-Quran min hablil warid, daripada urat tengkuk ni. Jadi maknanya begitu. Itu disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Manakala yang disebut oleh tafsir dalam tafsir Al-Baghawi, menukilkan beberapa pandangan, antaranya As-Suddi. Ia menyatakan bagaimana Allah Ta'ala huwal awwal. Allah Ta'ala lah yang awal. Dengan kebaikan yang Allah bagi pada kita bila Allah mengenalkan kita dengan mentauhidkan Allah. Kita kenal Allah. Dan Allah Ta'ala al-akhir dengan kemurahan yang diberikan oleh Allah, yang mana Allah perkenalkan kepada kita dengan taubat kepada Allah. Dan wazahir bitaufiqihi, Allah Ta'ala az-zahir dengan taufik yang diberikan oleh Allah, idh waffaqaka lisujud lahu, di mana Allah Ta'ala menunjukkan jalan pada kita untuk sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala al-batin bisitrihi idh asaitahu fasatar alaik, iaitu Allah Ta'ala al-batin dengan menutup keaiban-keaiban kamu bila mana kamu melakukan penderhakaan, dosa, maksiat, maka Allah tutup bagi kamu. Dan kata Imam Al-Junaid yang juga dinukilkan dalam tafsir Al-Baghawi, menyatakan huwal awwal bi syarhil qulub. Allah Ta'ala lah awal yang memberi kelapangan kepada al-qulub, dada, wal akhir bi ghufranidz dzunub, dan yang akhir dengan memberi pengampunan kepada dosa, wal zahir bi kashfil kurub, iaitu al-zahir yang telah memberi memberi kebaikan ataupun menyelesaikan segala masalah yang wujud, wal batin bil ilmil ghuyub, dan juga Allah al-batin dengan perkara-perkara yang ghaib. Itu sebagai mukadimah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi itu ada sedikit mukadimah pengenalan mengenai Asma'ul Husna pada hari ini. Nak tahu kupasannya lebih lanjut, teruskan setia bersama dengan kami. InsyaAllah kita berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda telah kembali lagi dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Pada pagi ini kita membicarakan mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Masih terngiang-ngiang di telinga saya berkaitan dengan nama Allah Ta'ala Al-Batin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala keaiban kita, menutupi segala keburukan kita. Akan tetapi masih banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita bincangkan, insya-Allah. Jadi jom kita baca soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Puan Masrifah Nur Jamain. Soalannya adalah Al-Awwal yang bermaksud yang maha awal. Adakah Al-Awwal nama yang menunjukkan sifat awaliyah, iaitu sifat awal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, adakah Al-Awwal juga boleh dikaitkan dengan golongan muqarrabin, iaitu orang-orang yang paling awal masuk ke dalam syurga kerana mendahului beriman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Masrifah Nur. Dia ada persoalan yang dikemukakan tentang sifat Allah Ta'ala Al-Awwal ataupun yang maha awal. Jadi kalau kita lihat tentang apa maksud Al-Awwal itu, sememangnya Al-Awwal itu ialah innallah lam yasbiqhu fil wujud syai', iaitu tidak ada sesuatu yang mendahului wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu maha awal itu. Dan disebut oleh Al-Imam Ar-Razi, Al-Awwal bila tidak. Awalnya Allah Ta'ala tiada permulaan.
Sebab tu kalau kita lihat dalam pengajian sifat 20, dalam sifat salbiah, iaitu qidam, menunjukkan Allah Ta'ala itu qidam, maknanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Allah sedia. Macam kita ni ada permulaan. Sebab itu qidam itu juga merujuk kepada al-awwal, yang mana ia merujuk kepada wujudullah ghair masbuq bi'adam. Kewujudan Allah Ta'ala tidak didahului dengan tiada. Wujudullah ghair masbuq bi'adam. Bukan bi'adam, bi'adam. Kewujudan Allah tidak didahului dengan tiada. Sebab Allah memang sedia ada. Macam kita, kewujudan kita bermula dengan tiada. Ada beza tu. Beza. Kan? Da'i Nizal 25 tahun yang lepas. Da'i Nizal kat mana? Tak ada lagi. Belum ada. Kan? Tak wujud ni. Tak wujud lagi. Sekarang baru 24 umur kan. Ya. Jadi maknanya kita sebelum ni kita tak ada. Kemudian kita ada. Maknanya Allah Ta'ala yang mengadakan kita. Tetapi Allah Ta'ala ini kewujudannya yang kita maha awal itu ghair masbuq bi'adam, maknanya tidak didahului dengan tiada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bukan baharu. Lianna Allah ghair hadith. Allah Ta'ala bukan baharu. Sebab sekiranya kewujudannya itu didahului dengan tiada, maka sudah tentu dia berhajat kepada yang mengadakannya. Sedangkan Allah Ta'ala itu, adanya Allah itu adalah ada maujud bizatihi, zat Allah Ta'ala yang sedia ada. Sebab itu kita sebut sebagai wajiban wujud, wajib ada. Itu. Baik. Wajiban wujud. Dalam konteks soalan tadi juga bertanya, apakah kesan kita ni menghayati al-awwal itu, apakah kita nak mencontohi bagaimana golongan yang mendahului dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuk syurga Allah Taala. Memang kalau kita lihat adab sebagai orang yang beriman, bila mana kita memahami Allah Taala Maha Awal, maka kitalah kalau boleh orang pertama yang melakukan kebaikan. Kita nak berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kun awalan nas bi ma'rifatillah. Jadilah kamu ni orang yang pertama kenal Allah. Maknanya kita ni nak bersegera nak kenal Allah Ta'ala. Kun awalahum bi ta'atik. Jadilah kamu ni antara orang-orang lain, kita nak segera, kita yang pertama mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan awaluhum bi khidmati ibadih. Orang yang pertama yang berkhidmat kepada hamba-hamba Allah, buat kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Wa akhiruhum ta'alluqan bihim. Tetapi yang paling akhir dari sudut bergantung kepada makhluk. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada yang maha awal, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu yang disebut tadi kan, as-sabiqun as-sabiqun, mereka yang mendahului beriman kepada Allah. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, muqarrabun, golongan muqarrabun fi jannatin na'im, yang mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Cantik penerangan jawapan daripada panel kita. Macam mana kita nak aplikasikan al-awwal dalam kehidupan seharian kita. Wasabiqun, Masya Allah, jadikanlah kita ini daripada golongan orang yang sentiasa awal dalam menyebarkan kebaikan, golongan yang paling terawal dalam menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Itu yang penting, Masya Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nizal dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, Doktor. Al-Awwal, atas nama Allah Asma'ul Husna ni, Allah bersifat Al-Awwal. Soalan saya, adakah selain daripada Al-Awwal ni di sudut-sudut lain, selain daripada ialah dia dah memanglah di awal daripada manusia, jadi adakah dikira di sudut lain lah ni, Doktor, yang dikatakan nama Allah yang bersifat Al-Awwal ini, awal dari segala-gala ini? Bukan sebab apa saya tanya, bukanlah kata
kata awal tu kita tahulah awal tu memang awal daripada segala-galanya. Jadi adakah dari sudut lain, di pandangan dari sudut lain yang mengatakan al-awal dari segi nama Allah ini? Itu soalan saya ya Dr. Danda ini. Terima kasih banyak Dr. Danda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan nama Allah Ta'ala Al-Awwal ini daripada sudut pandangan yang lain. Mungkin doktor boleh huraikan lagi insya-Allah. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita yang pertama, Encik Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, selain daripada Allah menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Awal itu, iaitu tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW ajar kepada para sahabat sebelum tidur baca Allahumma antal awwal falaysa ka qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah Maha Awal yang tiada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkaulah akhir yang Maha akhir, tiada selepas engkau sesuatu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', dan engkaulah yang Maha zahir yang tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkaulah al-batin yang tiada yang lebih dekat selain daripada engkau. Iqdi anna dain. Di ujung doa tersebut, di ujung bila kita sebut tentang nama-nama Allah Ta'ala, Nabi mengajar kepada kita itu, di ujung kita doa iqdi anna dain, ya Allah, langsaikanlah, lunaskanlah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan kayakanlah kami dan bebaskanlah kami daripada kefakiran. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kita sebut dulu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, kemudian kita mohon pada Allah untuk dibebaskan daripada hutang. Sebab hari ini memang persoalan hutang persoalan yang sangat-sangat memberi kesan dalam kehidupan. Hutang ni ada dua. Satu hutang dengan Allah, satu hutang dengan manusia. Jadi kedua-dua hutang itu kita mohon agar Allah Ta'ala memberi kemudahan pada kita untuk dilangsaikan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, maksud Allah Maha Awal ini juga melihat kepada al-awwal huwallazi la yahtaj ila ghairih. Allah Maha Awal ni maknanya apa? Makna selain daripada awal itu adalah merujuk kepada Allah Ta'ala tidak berhajat kepada selain daripadanya. Sebab kalau berhajat pada yang lain itu bukan awal. Jadi awal ni makna apa? Makna tidak berhajat kepada yang lain. Contohnya, ni depan kita ni meja. Nak jadi meja ni dia berhajat kepada apa? Pada kayu. Kan? Kayu tu berhajat pada apa? Pokok. Pada pokok. Pokok berhajat pada apa? Tak boleh jawab dah. Pada biji benih. Kan? Biji benih yang mana bukan pokok. Biji benih tu berhajat pada apa? Pada pokok yang lain menghasilkan biji benih. Maka begitu seterusnya. Berhajat. Sampai kepada mana? Last sekali. Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Stop dekat situ lah. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak berhajat pada sesiapa. Yang berhajat ni adalah makhluk. Jadi kita faham Allah tu Maha Awal. Makna Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Sebab tu Allah Maha Kaya. Sekiranya sesuatu itu dia berhajat untuk kelangsungan kehidupan dia kepada sesuatu yang lain, maka dia bukan awal. Macam kita berhajat kelangsungan hidup kita kepada macam-macam kita berhajat kan, maka itu bukan awal. Jadi itu antara makna lain yang ditanya tadi tentang al-awal tadi lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Satu penerangan yang saya kira sangat bagus untuk kita terapkan kebergantungan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, soalan Facebook yang seterusnya, Sal Rasid Cikci, soalannya adalah al-awwal, adakah bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha mendahului segala sesuatu? Dialah pemilik awal dari segala yang ada. Tidak ada satu pun sebelumnya. Soalan pertama. Soalan kedua adalah, adakah beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu al-awwal itu harus melihat kurniaan dan rahmatnya mendahului segala nikmat duniawi dan juga ukhrawi, kerana segala sebab dan akibat berpangkal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sal Rasid yang bertanya tentang
al-awwal ini. Allah Subhanahu wa taala Maha al-awwal, yang mendahului segala sesuatu. Iaitu dialah pemilik awal daripada segala yang ada. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya, kalau kita lihat satu ketika ni ada seorang Arab Badui, dia datang, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aina kana Allah qabla khalq? Allah di mana sebelum adanya sesuatu? Allah di mana? Maka Nabi jawab, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Adalah Allah sedia ada dan tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ini di sebalik segala sesuatu. Makna setiap sesuatu itu berhajat kepada Allah. Allah lah yang menyebabkan sesuatu itu wujud. Baik, sebagai contohnya, bagaimana kita boleh gerakkan jari? Dengan adanya tenaga, Ustaz. Dengan ada tenaga. Tenaga datang pada mana? Datang daripada hidup. Kalau kita mati, boleh tak gerakkan jari? Tak boleh. Tak boleh. Orang utara kita nak menguat pun tak boleh. Tak kan? dapat. Tak dapat kan? Jadi maknanya, kita boleh gerakkan jari sebab apa? Sebab kita hidup. Siapa yang bagi kepada kita hidup? Allah Subhanahu wa taala yang bagi kehidupan pada kita. Sebab apa? Sebab Allah al-awwal. Allah al-awwal. Maka Allah lah yang memberikan kepada kita. Sebab itu sebenarnya apa yang disebut tadi juga tentang bagaimana kurniaan rahmat Allah mengatasi segala-galanya nikmat duniawi dan seumpamanya. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat, yang paling penting dalam hidup kita ni, kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang masuk syurga pun bukan dengan amalan. Nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bersandar kepada amalan adalah berkurangnya pengharapan kepada Allah ketika berlakunya kegelinciran. Maksud dia apa? Maksud kalau dia duk rasa amalan dia lah yang memasukkan ke dalam syurga, maka pada ketika itu tiba-tiba dia sakit, dia kena COVID, dia terlantar di hospital, dia dah tak boleh buat amalan sebagaimana yang sebelumnya, dia sudah putus harapan. Dia sudah putus harapan, kurangnya harapan kepada Allah. Tetapi orang yang mengetahui bahawa kurniaan Allah, rahmat Allah itu yang maha besar, maka di situ dia tidak pernah rasa kecewa dengan apa yang berlaku pada dia. Pengharapan dia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan pengaplikasian nama Allah Taala Al-Awwal dalam kehidupan seharian kita, menambah baikkan kualiti keimanan kita kepada bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hadirin, kita hadamkan terlebih dahulu ilmu ini, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkatan ini, saya bawakan kepada anda tajuk yang sangat istimewa, iaitu topik akidah. Kita membicarakan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang cukup indah, iaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Macam mana kita nak aplikasikan Al-Awwal dalam kehidupan kita? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mendahului segala-galanya. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah, adakah dengan memahami Al-Akhir akan mengukuhkan lagi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja tujuan dan juga matlamat kehidupan. Tidak ada tujuan lain, hanya kepada Allah Taala, dan tidak kira, maafkan saya, dan tidak ada yang kita minta hanya kepadanya, kerana semuanya itu akan berakhir kembali kepada Allah. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, sebagai contoh doa daripada pemuda Ashabul Kahfi yang terperangkap di dalam gua, adakah mereka ini menyerahkan pengakhiran urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berusaha, ikhtiar dan juga tawakal? Mohon pencerahan insya-Allah.
Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Nur Dahlia Biru. Baik, tentang Allah Subhanahu wa taala al-akhir, Allah taala Maha akhir, apakah ia menjadikan kita meletakkan matlamat tujuan akhir kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia begini, dalam kehidupan kita sememangnya kita menghendakkan sesuatu. Sebagai contoh, kan? Sebagai contoh, bila mana kita bekerja, kita nak sebuah rumah. Bila mana kita dapat sebuah rumah, apa lagi yang kita nak? Rumah dah ada. Kita nak ada kenderaan, nak sebuah kereta. Dah dapat kereta, dah paling mahal yang kita dapat dah. Tak ada lagi kereta lepas pada tu dah. Apa lagi kita nak? Kan? Kita nak kepada anak-anak, Allah kurniakan anak-anak. Lepas tu apa lagi kita nak? Akhirnya satu kita nak pada harta, kita ada harta, dapat harta. Apa lagi kita nak? Maknanya sampai satu peringkat, segala apa yang atas dunia ni, dia sangat-sangat terbatas. Sampai satu bila kita nak, kita dapat. Apa lagi selepasnya? Apa lagi selepasnya? Maka dengan sebab itu, bila mana kita faham Allah Maha Akhir ini, iaitu kita last sekali, kita akan terus bergantung, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak ada batasannya. Makhluk ni ada batas-batasannya. Bila kita dah dapat, dah habis. Lepas tu, what's next? Apa lagi selepas daripada tu? Sebagai contohnya. Sebab tu al-akhir tu juga merujukkan kepada, kalau kita tengok sifat 20, al-baqa. Al-baqa, sifat salbiah kan. Sifat salbiah tadi qidam, baqa. Baqa ni yang maha kekal. Allah Ta'ala, al-akhir itu makna Allah Ta'ala kekal. Kekal, iaitu al-akhir bilantiha. Akhir tanpa kesudahan. Wujudullah yastahil an yalhaqahu adam. Kewujudan Allah Ta'ala itu mustahil diikuti dengan ketiadaan. Itu maksudnya. Maka dengan sebab itu, bila mana kita meyakini seumpama itu, balik pada persoalan tadi, kita akan menuju pada Allah. Matlamat kita memperteguhkan tauhid kepada Allah. Kita akan kembali pada Allah. Jadi bila kita kembali pada Allah, kita pastikan bahawa apa yang kita buat ini atas dunia ini bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab tu setiap kali berlakunya kematian, musibah, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itu satu ungkapan yang perlu dihayati, dipahami dengan penuh penghayatan supaya dia mencerminkan, dia menusuk dalam jiwa kita. Seterusnya kita dapat melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pemuda Kahfi yang disebut tadi, Allah sebut dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi mereka apakah doa mereka, maka pohon kepada Allah setelah usaha doa dan tawakal, ya, itu dilakukan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Doa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, perbaikilah kesudahan kami dalam segala urusan. Setelah tak tahu nak buat apa dah, usaha-usaha dah, ikhtiar dah, maknanya nak menyelamatkan akidah mereka, mereka terpaksa lari daripada golongan yang nak menggugur atau memurtadkan mereka, sampailah mereka sampai ke dalam gua. Ini disebut sebagai Al-Kahfi, itu gua lah. Jadi Ashabul Kahfi, mereka duduk dalam gua, merehat sekejap, Allah tidurkan mereka. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Mereka tinggal dalam gua itu, tidur selama 300 tahun dan ditambah 9. 300 tahun dan ditambah 9. Satu persoalan, mengapa Allah tak sebut 309 tahun? Allah sebut 300 tahun dan ditambah 9. Maka di sini para ulama menyatakan bahawa maksud 300 tahun itu merujuk kepada kalau ikut peredaran matahari, tahun yang dikira daripada peredaran matahari, contoh tahun Masihi lah 300 tahun. Tetapi kalau merujuk kepada tahun yang mengikut peredaran bulan macam tahun Hijrah, tambah lagi 9, 309 tahun. Allah tidurkan mereka, nak menunjukkan bagaimana mereka nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pada Allah. Mereka usaha, mereka doa, last sekali mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan musim yang seperti ini, kita usaha, kita tawakal dan penghujung kita adalah terus bergantung harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baiklah, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufina Yusof daripada Tanjung Karang nak ajukan soalan Ustaz ya. InsyaAllah silakan. Assalamualaikum Ustaz dan yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tak bagi fadilat ataupun pencerahan? Contoh kita kan, kita ambil sesuatu benda yang kita buat tu, kita utamakan Allah. Contoh kita bila dapat rezeki tu, kita terus sebut Alhamdulillah. Lepas tu, bila solat pun kita ambil yang awal, maknanya Allah tu kita awalkan daripada segala-galanya, tapi bukan yang akhir. Lepas tu, lagi satu soalan, Ustaz boleh tolong bagi makna ataupun arti dia. Allahumma rizukna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan hingga akhir hayat lah Ustaz ya. Apa ada kaitan ke dengan Asmaul Husna Ustaz? Itu je soalan saya Ustaz ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu soalan yang baik daripada pemanggil kita Puan Sufina Yusof. Maknanya dah beramal saya dengan Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada dua nama di sini. Pertama sekali berkaitan, maafkan saya, kita ada dua soalan di sini. Pertama sekali soalan yang berkaitan dengan, boleh Ustaz huraikan lagi, berkaitan dengan fadilat. Sebagai contoh amalan, kalau kita dapat suatu rezeki, Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala awalkan rezeki, dan seterusnya berikut adalah berkaitan dengan doa yang telah pun diamalkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu tentang apabila kita mendapat sesuatu, kita dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur kepada Allah. Kita ucap terima kasih kepada orang yang bagi pada kita, dan kita juga ucap terima kasih kepada Allah yang menggerakkan orang itu bagi satu pada kita. Sebab segala nikmat itu kalau kita terhenti kepada makhluk saja, maknanya i'tiqad kita ataupun akidah kita belum lagi sampai kepada satu tahap yang dikehendaki. Macam orang kadang-kadang dia melihat rezeki itu daripada majikan dia. Dekat tu dia berhenti kat majikan dia. Sedangkan majikan dia pun adalah perantaraan sahaja. Rezeki ini milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sebab itu apa-apa pun kita dahulukan dari sudut Allah tu yang paling utama. Sebab itu kita bangun tidur awal, pagi tadi kita bangun tidur. Apakah perkara pertama yang kita sebut atau yang kita buat? Ataupun bangun-bangun tidur, pegang perut. Rasa nak makan apa pagi ni? Kan? Adakah itu yang pertama? Ataupun kita bangun-bangun, celik-celik mata, Alhamdulillah. Itu sekurang-kurangnya. Tambah lagi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku selepas aku mati, tidur tu mati, dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita faham juga dengan nama Allah Al-Awwal Akhir ni, dalam konteks sekarang kita menerima musibah, ujian COVID-19 pada hari ini. Kalau kita faham perkara ini, setiap sesuatu itu adalah terletak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullah fawqa aydihim. Jadi maknanya yang akhirnya kembali kepada Allah Taala. Allah yang akan menentukan sama ada wabak ini terus berkekalan ataupun wabak ini akan terus diangkat. Maka dengan sebab itu tugas kita usaha dan usaha dan usaha, dan seterusnya kita kena ingat pergantungan kita kepada Allah. Allah lah yang boleh melaksanakan segala-galanya. Sebab itu kepahaman kepada tauhid ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Barulah kita akan selamat, insya-Allah. Adapun doa tadi, nak tahu maknanya, Allah marzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Maksud dia apa? Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk kami mengikuti jejak langkah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kami, sama ada awal, akhir, zahir, batin dan sebagainya. Jadi maknanya di situ kita memohon kepada Allah agar Allah rezekikan pada kita. Perkataan Allahumma rzuqna itu maksud dia apa? Ya Allah, rezekikan kepada kami. Rezeki ni maknanya cantik doa tu. Nikmat yang Allah bagilah kan. Rezeki ni bukan dalam bentuk duit saja, bukan dalam bentuk makanannya, bahkan yang paling penting rezeki dalam bentuk iman. Itu rezeki. Rezeki dalam bentuk Islam, rezeki dalam bentuk kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memartabatkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita.
Jadi kita pohon pada Allah. Moga-moga Allah bagi kebaikan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan beramal dengan doa, teruskan beramal dan teruskan meminta kepada Allah Taala dengan nama-namanya yang indah. Penonton, kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyeru nama-namanya yang begitu indah. Ya Fattahu, Ya Alim, wahai Tuhan yang Maha Pembuka, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui. Kita doa lagi, Ya Razzaq, wahai Allah Ta'ala yang Maha memberi rezeki kepada kita. Syukur kita dikurniakan rezeki ilmu pada pagi ini. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Muhammad Izzuddin, soalannya adalah Az-Zahir yang bermaksud yang maha tinggi. Adakah yang maha tinggi ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berlawanan dengan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit pertama pada sepertiga malam yang terakhir? Cantik soalan ini berkaitan dengan, mungkin dia nak relate, dia nak kaitkan dengan satu hadis sebenarnya. Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Izzuddini atas persoalan yang dikemukakan tentang Allah Ta'ala Al-Zahir. Memang antara maksud Al-Zahir itu ialah Al-Ulu wal-Irtifa'. Bermaksud ketinggian, maha tinggi. Selain daripada itu, Al-Zahir juga bermaksud Al-Ghalabah wal-Nasar, iaitu kemenangan. فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allah Ta'ala menyatakan Allah memberi bantuan kepada orang beriman, maka mereka menang ke atas musuh-musuh mereka. Dan juga Az-Zahir itu juga merujuk kepada bantuan. Macam kata Nabi, khair sadaqah ma kana an dhahri ghina. Iaitu sebab sedekah tu, sedekah langkahkan kamu mampu, kamu kaya. Maknanya kamu bersedekah langkahkan kamu kaya dan kamu berhajat pada harta, kamu sonok dengan harta, waktu tu kamu bersedekah. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebab apa? Sebab tidak bersedekah. Itu maksud asal ayat tersebut. Iaitu orang yang tidak mau bersedekah, mereka itu mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Dan Az-Zahir itu juga bermaksud al-bayan wa dhuhur syai'al khafi, iaitu menzahirkan perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi itu antara makna Az-Zahir. Dan di persoalan yang ditanya tadi ialah, adakah Allah Maha Tinggi berlawanan dengan apa yang disebut tentang Allah Ta'ala turun sepertiga malam? Dia sebenarnya disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Pada ketika itu Allah menyatakan, siapa yang berdoa kepada aku akan mustajabkan doa dia. Siapa yang meminta padaku, aku akan tunaikan, aku akan bagi apa dia minta. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Jadi soalan tadi kata, bagaimana Allah Ta'ala turun tu? Apakah ia berlawanan dengan sifat maha tinggi Allah Ta'ala? Dia sebenarnya, kita jangan faham turun tu macam makhluk. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala sesuatu. Jangan kita bayang Allah turun tu macam turun macam kita turun kan, turun tangga macam tu, turun tempat ke tempat. Sebab itu Al-Imam Al-Baydawi menyatakan, imtana alaihi nuzul ala ma'na al-intiqal min mawdi' ila mawdi' akhfad minhu. Kata Imam Baydawi, ini tidak bermakna, bukan makna dia yang kata turun itu
turunnya Allah Ta'ala itu bukan maknanya al-intiqal, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang rendah daripadanya. Bukan itu makna dia. Tapi kata Imam Badawi, maksud dia apa? Fal muradu nuru rahmatih. Turun di situ maksud dia Allah Ta'ala memberikan cahaya rahmatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu yang kita kata Allahu Akbar, 1/3 malam, tuan-tuan, dalam pukul 3 sampai pukul 5 pagi yang lebih kurang. Waktu orang sedang tidur. Waktu tu kita bangun bertahajud, waktu tu kita bangun mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Wa dzakarallaha khalian fa fadat ainah, kata Nabi. Orang yang akan dapat naungan daripada Allah Ta'ala dalam keadaan dia ingat Allah dalam waktu sunyi sepi, waktu yang qiyamul itu, waktu tengah malam itu, fa fadat ainah, mengalir air matanya kerana teringat dosa-dosanya dan sebagainya. Dan Nabi SAW juga menyatakan bagaimana wasallu bilail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Mereka solat di waktu malam tak kala orang lain sedang tidur. Itulah kaedah antara tip kaedah untuk tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi makna Allah turun tu kena faham bukan dalam konteks yang kita faham dalam konteks makhluk, jangan. Bukan. Turun itu nak bagi tahu Allah akan memberi rahmatnya pada waktu-waktu yang kita kata waktu yang special, waktu orang semua sedang tidur, waktu yang sangat sunyi, waktu yang sangat-sangat khusyuk kalau kita lakukan sesuatu kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah perlu kita fahami bukannya berbeza turunnya itu pada sifat makhluk yang kita bayangi sebenarnya. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Nurhayati Ismail Cindy dari Rawang. Masya-Allah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat, dalam kita mengenal Allah, macam maksud Ustaz terangkan tadi, kita bertahajud dan sebagainya, bagaimana itu kita merasa kita bersatu dengan Allah? Adakah itu mustahil Ustaz? Berbanding ulama' dan wali memandangkan kita ni hanya orang awam, seolah-olah bandingannya pelajar universiti dan kita ni seolah-olah budak-budak tadika Ustaz. Lepas tu bagaimana untuk kita mencari makrifatullah dalam pengertian kita sebagai orang awam Ustaz? Kita takut kita tersesat dengan ilmu taklikat, makrifat dan sebagainya yang kadangnya diorang beramal hanya dengan niat kerana diorang merasa diorang telah bersatu dengan Allah. Dan bagaimana untuk kita mengenal seorang guru yang mursyid yang boleh mengajar kita mengenal sifat-sifat Allah ni Ustaz. Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang beyond the articulation, satu soalan yang sangat baik sebenarnya. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pemanggil kita, Kak Yat Nurhayati Ismail. Baik, soalan yang pertama adalah bagaimana kita nak rasakan tersasul. Bagaimana kita nak rasakan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua adalah bagaimana kita nak kenal guru sebagai level orang awam saya, sebagai penuntut ilmu yang masih lagi awal seperti saya, dan kita semua macam mana caranya lagi kita nak ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Kak Yat. Dia memang macam Kak Yat sebut tadi, hari ini kita dapati banyak golongan-golongan yang mendakwa sebagai golongan tarikat. Tetapi bukan tarikat terikat. Jadi maknanya mereka membawa kepada satu penyatuan dengan Allah seolah-olahnya kita dah lupa syariat yang perlu dilaksanakan. Ini merupakan ajaran sesat. Tasawuf itu tak sesat. Tasawuf itu sebahagian daripada Islam. Tetapi kalau tasawuf tanpa syariat, dia akan sesat. Macam kata Imam Malik, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang ambil syariat tanpa tasawuf, maka boleh jadi fasik. Siapa ambil tasawuf tanpa syariat, tanpa fiqh, maka boleh jadi zindiq. Siapa yang mengumpulkan kedua-duanya, barulah itu hakikat yang sebenarnya. Sebab tu kita lihat, kalau orang yang sampai tahap kita kata menyatu dengan Allah, tak payah sembahyang, niat je. Dia panggil solat daim. Solat daim ni apa? Solat yang sentiasa. Solat zahir tu dia kata yang tunduk bangkit tu.
Rokok sujud tu solat zahir dia kata. Ni solat daim ni sentiasa. Ni sesat lah. Sebab apa? Sebab Nabi pun orang yang insan yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Nabi solat sampai bengkak kaki. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi maknanya di situ, kita kena faham syariat itu. Sebab apa? Sebab orang kadang-kadang dia nak shortcut masuk syurga. Nak shortcut masuk syurga dan dia nak mudah. Tak payah sembahyang, mudah lah. Solat tak payah. Niat saja. Kan? Tu nak masuk syurga. Maka ini satu ajaran sesat. Yang berlaku. Maka dengan sebab itu, macam mana nak mengatasi semua ini? Dengan ilmu sebenarnya. Dengan ilmu. Sebab itu rahsia besar daripada ayat Quran 6,236 ayat 30 juzuk 114 surah. Allah turunkan yang pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa rahsia dia? Rahsia di situ ilmu. Maknanya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, yang menciptakan kamu. Jadi makna di situ Islam ni agama ilmu. Dengan ilmu tu kita dapat mengenal pasti. Macam tadi nak kenal guru macam mana ni? Dia beginilah dalam konteks hari ni. Kita kena belajar kepada ramai guru. Jangan pada seorang guru je. Sebab kadang pada seorang guru ni kita risau. Kalau betul-betul lah. Kalau rosak lah. Tambah-tambah akan jadi fanatik dan juga ta'asub. Tetapi kalau kita belajar pada ramai guru, kita akan nampak. InsyaAllah Allah bagi kemampuan pada kita, akal kita, kemampuan untuk kita belajar. Kita akan nampak yang mana yang benar, mana yang salah. Apatah lagi sumber Nabi dah sebut dah. Apa juga ilmu kita belajar, baik aqidah, baik fiqh, baik tasawuf, dia takkan lari daripada sumber yang utama yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya bila berpegang dengan dua perkara ini, Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi kalaulah ilmu yang diajar itu bercanggah dengan Quran, ilmu yang diajar itu bercanggah dengan sunnah Nabi, maka itu ada something wrong. Sebab itu kalau kita belajar pada banyak guru, insya-Allah kita dapat mengenal pasti mana yang benar, mana yang salah, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan lan tadillu abadan abada, tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penonton yang saya kasihi sekalian, suka untuk saya ingatkan sekali lagi, cantik penerangan panel kita pada pagi ini dan cantik kupasan tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Kalau kita tengok Al-Awwal dan juga Al-Akhir, yang membawa makna Allah Ta'ala ini awal mendahului segala-galanya, dan juga Al-Akhir. Saya nak ambil sedikit masa. Cuba kita renungkan, kita aplikasikan Asmaul Husna ini di dalam kehidupan seharian kita. Awalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita mengawalkan dalam nak sebarkan kebaikan, kita orang yang paling awal. Sebagai contohnya lagi, di dalam melaksanakan kebajikan, menjaga kebajikan ibu bapa, kebajikan dalam menjaga anak-anak dan sebagainya, kita adalah orang yang paling awal. Sebagai contoh, kita duduk zaman teknologi, zaman moden, kita adalah orang yang paling awal dalam sebarkan kebaikan di hujung jari. Dengan cara, penonton, kami nak melabuhkan tirai Tanyalah Ustaz di TV3 dan kita ada siaran tambahan di TV9 selama 30 minit. Tetapi, jangan mengharapkan saya seorang sahaja yang menjadi ejen, tetapi jom bersama dengan Nizal, kuasa di hujung jari, kita ambil telefon kita, kita klik Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan kita kongsi live kami pada hari ini, orang yang terawal dalam sebarkan kebaikan. Hadamkan ilmu kembali selepas ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahniah, anda dapat lagi kembali bersama
dengan saya Niza dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, hari ini kita bincang mengenai akidah, iaitu Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Dan sekarang ini kita membicarakan mengenai Al-Zahir dan juga Al-Batin. Baik, soalan Facebook. Soalan daripada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Al-Zahir bermaksud maha nyata, iaitu maha menyatakan dan menampakkan kewujudannya, iaitu dengan bukti-bukti dan juga tanda kewujudannya. Soalan saya, jika kita diajukan pertanyaan oleh golongan yang menafikan kewujudan Allah, iaitu golongan atheism, golongan atheis, tentang bukti adanya Tuhan, apakah jawapan yang boleh kita bagi kepada mereka untuk meyakinkan bahawa berdasarkan nama Allah Az-Zahir ini? Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu berhadapan dengan golongan etis, golongan yang dulu disebut sebagai mulhid, betul. Golongan yang ingkar kepada kewujudan Tuhan. Sebenarnya mereka itu tidak berpijak pada bumi yang nyata. Sebab apa? Kalau kita menggunakan dalil akli pun sudah cukup, dalil akal. Setiap sesuatu ada penciptanya. Mustahil berlaku kalaulah sesuatu itu jadi dengan sendiri tanpa pencipta. Sebagai contoh, boleh tak tiba-tiba kita keluar rumah, pam, ada sebiji kereta depan rumah kita. Kita tak beli kereta pun, tiba-tiba ada aja. Mustahil. Kita duduk tepi sungai nak lintas tak boleh. Jambatan pun tak ada. Tiba-tiba daripada kayu-kayu pokok terus terbang, duduk masuk dalam sungai, terus jadi kapal. Tidak ada orang yang boleh menerima konsep tersebut, termasuk orang etis tadi. Jadi maknanya di situ, kalaulah tidak boleh menerima setiap sesuatu terjadi dengan sendirinya, Allah sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri tidakkah kamu lihat, kamu tengok? Kita ni begitu hebatnya Allah ciptakan dengan akal apa semua. Apakah semuanya terjadi dengan sendiri? Maka sudah tentu ada pencipta yang maha agung. Dan Allah telah zahirkan pun keagungan Allah Ta'ala, iaitu penciptaan langit dan bumi. Langit bighairi amadin tarawunaha, langit yang tak ada tiang, macam mana boleh elok pun, teguh, tegak berdiri, tak runtuh-runtuh pun. Jadi makna di situ, kita melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita dah dapat menyedari betapa di sana ada pencipta yang maha agung, yang maha zahir. Allah telah menzahirkan kepada kita segala alam ciptaannya untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu golongan etis ni golongan yang kita kata mereka orang kata tidak berpijak pada nyata sebut tadi. Maka kata, oh, kalau zahir mesti nampak. Itu kadang-kadang. Setiap benda kalau ada mesti nampak. Kalau kita tanya, kamu ada akal ataupun tidak? Dia kata ada. Mana akal kamu? Tak boleh tunjuk pun kan? Jadi maknanya bukanlah sesuatu perkara itu mesti nampak baru ada. Tidak. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir. Kan? Jadi maknanya kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah ada dengan kita melihat kepada apa yang Allah sediakan. Allah cipta langit, bumi, manusia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan soalan, maafkan saya, mudah-mudahan dengan jawapan yang telah diberikan mendatangkan manfaat dan pencerahan kepada kita semua, insya-Allah. Soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada Siti Nurbayah. Soalannya adalah berkaitan dengan Al-Batin. Adakah nama Al-Batin ini membawa maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala terselindung daripada kemampuan orang yang berakal dari memikirkan kekuasaan dan zatnya, serta tidak mampu diketahui bagaimana tentang sesuatu sifatnya itu? Mohon pencerahan, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. Apa maksud Al-Batin yang kita sebut bagaimana doa wa antal batin falaysa dunaka syai'. Batin ni maknanya bukanlah bermaksud kita dilindungi daripada kekuasaan Allah. Kita tak dapat mengetahui kekuasaan Allah, sifat Allah. Kita tahu nama-nama Allah ni menunjukkan sifat Allah Ta'ala, cuma kita tak tahu zat Allah. Jadi sebab itu
la tafakkaru fi dhatillah walakin tafakkaru fi makhluqatillah. Jangan fikir tentang zat Allah, kita tak akan sampai. Tapi fikirlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan, yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-batin itu juga merujuk kepada Allah mengetahui segala rahsia yang tersembunyi, yang tertutup, yang halus, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab batin ni merujuk kepada kelikut makna dia benda yang tersembunyi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Contohnya Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Butun, benda dalam. Itu maksud batin tu, benda dalam. Allah mengeluarkan perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu sesuatu pun. Dan juga disebut dalam surah Al-An'am ayat 151, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perkara-perkara keji sama ada yang zahir maupun yang batin. Sebab apa? Sebab kadang yang zahir orang nampak, batin orang tak nampak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Maka kita perbaikilah batin kita. Sebab batin kita ni makna rahsia kita. Sebab apa? Sebab di sisi Allah ia tidak rahsia. Ia terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya di situ itu dalam konteks makna batin. Dan Allah al-batin juga merujuk kepada kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, tapi kita akan diberi nikmat tersebut di hari akhirat kelak berdasarkan apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri kerana melihat kepada Tuhan. Nikmat yang terbesar Ustaz ya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jawapan yang telah panel kita berikan bermanfaat kepada kita semua. Penonton, biar sedikit, yang penting kita faham. Hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Allahu awal, Allahul akhir, Allahu zahir, Allahu batin. Dengan nama-nama Allah yang begitu indah ini, terus dan teruslah kita berdoa, memohon, menyeru kepadanya. Mudah-mudahan insya-Allah. Penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Rahimah Saud. Sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu al-batin merujuk kepada Allah yang merahsiakan dan tidak ada sesiapa pun yang tahu kecuali Dia. Soalan saya, adakah sifat al-batin Allah ini untuk menguji ketaatan hamba-Nya kepadanya dan supaya hamba-Nya itu bersabar? Sebagai contoh, seseorang yang bersungguh-sungguh memohon supaya Allah datangkan hujan ketika panas, Allah Ta'ala perkenankan doanya. Bagaimana kita boleh kaitkan doa yang dipohon dengan hujan sebagai perkara yang diraibkan Allah? Soalan yang kedua, adakah Allah Ta'ala ada menyebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran bahawa perkara-perkara yang Allah Ta'ala raibkan daripada pengetahuan hamba-hambanya adalah lebih banyak daripada apa yang Allah Ta'ala zahirkan? Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Rahimah Saud di atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, persoalannya berkaitan dengan bagaimana kita apabila kita diuji dengan panas ataupun kemarau. Lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan hujan. Lalu Allah mendatangkan hujan. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya dia merujuk kepada apa?
kepada benda kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Perkara ghaib, ya. Perkara akan datang. Kita tengok perkara semasa. Kalau sekarang hujan, hujanlah. Yang dizahirkan pada kita. Sekarang panas, panaslah. Yang dizahirkan pada kita. Kita tak tahu akan datang hujan ke, akan datang panas ke. Sebab itu bila mana orang panas sangat, dia tak tahan. Dia tak tahu mungkin panas itu akan berlangsung sebulan lagi. Akan berlangsung 2 bulan lagi. Maka di situ dia buat solat istisqa. Solat mohon hujan. Minta kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan sifat rahmat pemurahnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak supaya hamba-hambanya sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah akan bagi nikmat rahmat. Saya ingat lagi ada seorang sahabat. Dia cerita ni zaman dulu ni. Zaman saya tak lahir lagi waktu tu. Zaman awal tahun 70-an. Masya, awal lagi. Awal lagi. Dia cerita di Masjid Negara. Dia kata, saya pernah ada satu kuliah ni, dia sebutlah, dia kata dulu ustaz, dia kata kami dulu diuji dengan kemarau yang sangat-sangat panjang, yang panas sungguh. Waktu tu kami buat solat istisqa di Masjid Negara. Waktu tu bagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan turun. Allahu Akbar. Nikmat yang Allah bagi. Yang pentingnya bagaimana kita bergantung harap kepada Allah Ta'ala itu. Dan Allah lah yang layak untuk kita bergantung harap kepadanya. Allah yang akan memberi. Adapun nak tanya tadi soal ghaib. Dalam Al-Quran mana banyak lagi ghaib dan juga zahir. Sudah tentulah kalau kita lihat benda ghaib ni benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak nampak. Sudah tentulah lebih banyak kalau nak ikutnya daripada benda zahir yang nampak ini. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sebenarnya, nak kata banyak tak banyak, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Dalam surah An-Naml 65, Allah Ta'ala katakan, لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Tidak mengetahui sesiapa pun di langit dan bumi perkara gaib, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Jadi kita tak tahulah, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ya'lamuha illahu. Tidak mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, perkara-perkara kita ni, dalam Al-Quran ni, ada perkara yang Allah nyatakan dalam bentuk zahir. Contohnya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berbentuk penciptaan Allah. Tentang haiwan, tentang langit, tentang bumi. Benda-benda ini semua, kita buat kajian, kita akan nampak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Maknanya itu jelas. Maka di situ, dalam masa yang sama, setelah kita melihat apa juga yang Allah sebut, yang berkaitan dengan benda zahir ini tepat. Hari ini, peningkatan ilmu menunjukkan, kita buat kajian, kita akan dapati apa yang Allah sebut itu betul. Sebab itu hari ini orang astronomi, orang kaji bintang, orang kaji ilmu biologi, ilmu zoologi, ilmu apa-apa ilmu juga, maka akan dapati betapa Quran sudah mendahului ilmu-ilmu ini. Masya Allah. Yang zahir yang kita nampak. Dalam masa yang sama, kalau dah nampak dah zahir itu tepat, Allah datangkan perkara ghaib untuk kita beriman. Kita nak terima atau tidak? Sebab ghaib kita tak nampak. Sebab itulah syurga neraka itu termasuk dalam perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang berjaya ni, orang yang beriman dengan perkara ghaib yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita tak nampak tapi kita yakin. Dosa pahala pun ghaib. Malaikat yang ditulis catat kita pun ghaib, kita tak nampak. Dan banyak mana malaikat? Wallahu alam. Bahkan para ulama kata malaikat sangat-sangat ramai nak dibandingkan dengan manusia. Semuanya ghaib. Yang diketahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, penerangan berkaitan dengan perihal Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Beriman kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Soalan seterusnya, soalan Facebook daripada Anna Karnina. Soalan saya, Ustaz, adakah sifat al-batin ini mempengaruhi zat Allah yang maha tersembunyi dan maha perahsia, sehingga tiada sesiapa pun yang mengetahuinya, seperti ajal maut, jodoh dan rezeki seseorang? Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia sebenarnya kalau kita lihat, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Jadi maknanya di situ,
ajal, maut dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ketika mana manusia kita kata berlakunya proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya, sebagai yang pertamanya nutfah, kemudian alaqah, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian Allah tiup, datangkan malaikat, tiupkan roh dan ditulis kepadanya macam mana dia punya ajalnya, amalannya, bahagia atau derita, rezekinya. Maka ini semua merupakan sesuatu yang disebut sebagai ketetapan dan penentuan daripada Allah yang kita tak tahu. Itu benar gaib. Maka kita tidak boleh berfikir tentang bagaimana ketentuan itu. Kita kena berfikir apa tanggungjawab usaha yang perlu kita lakukan untuk melakukan yang terbaik. Jodoh, usaha. Rezeki, usaha. Itu tugas kita. Kan? Dalam hadis kata kalau hubung silaturahim, bersedekah itu memanjangkan umur. Usaha kita sedekah dan sebagainya. Tetapi apapun semuanya di bawah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni konteks ataupun konsep kita sebagai manusia, kita ada dua. Satu mukhayyar, satu musayyar. Ada benda yang kita boleh pilih, ada benda yang kita tak boleh pilih. Mukhayyar boleh pilih, musayyar tak boleh pilih. Musayyar ni apa? Musayyar ni tak ada kaitan dengan dosa pahala. Contohnya, ketentuan Allah terhadap diri kita. Kita nak mati bila ni ada dosa pahala tak? Tak ada. Tak ada kan? Kita lahir sebagai bangsa tertentu, ada dosa pahala tak? Tak ada. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Dia lahir sebagai Melayu, tiba-tiba tak nak jadi orang Arab, hidung mancung sikit dia kata. Tak boleh pilih. Dan dia tidak kaitan dengan dosa pahala. Sebab itu ketentuan Allah yang kita kena terima seadanya, sepenuhnya. Sebab itu ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Dan ada perkara yang kita mukhayyar. Kita diberi pilih. Yang ni yang kita nak tengok. Pilih macam mana? Kamu nak buat baik ke buat jahat? Allah bagi dua-dua. Tapi ingat, buat baik ke syurga, buat jahat ke neraka. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah yang bagi jalan. Kamu nak pilih yang mana? Pilih jalan syukur atau kufur kepada Allah. Jadi kita fokus. Yang ni yang kita diberi pilih, kita pilihlah sesuatu untuk kita mengenal Allah dengan sebaik mungkin. Dengan kita kenal Allah Ta'ala itu, dia akan memberi kesan kepada diri kita untuk kita memastikan kita pilih jalan yang benar sebagaimana yang kita selalu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada kamu dua jalan, sama ada jalan syukur ataupun jalan kufur. Pilihlah yang terbaik. Baik, soalan Facebook yang seterusnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Sejak sekian lama kita dibiasakan dengan ungkapan maaf zahir dan batin. Dalam konteks ini, zahir kesalahan yang kelihatan, batin kesalahan yang tidak kelihatan. Tapi kita tahu ianya adalah wujud. Adakah pengertian ungkapan ini berkaitan juga dengan konteks sifat Allah, iaitu az-zahir dan al-batin? Mohon pencerahan insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ini biasanya Hari Raya kan. Signalnya lebih kurang macam tu lah Ustaz. Hari Raya kita minta maaf zahir batin kan. Kalau Arab ni kul am antum bi khair, dan juga taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Itu yang merupakan sunnah lah. Baik, kita sebut maaf zahir batin. Okey tak? Okey. Sebab kita minta maaf zahir yang secara zahir lah. Kesalahan-kesalahan yang nampak. Batin, kesalahan-kesalahan yang tak nampak. Kesalahan yang tak nampak ni apa? Kesalahan jiwa. Kesalahan yang jiwa. Contohnya dengki. Nampak tak? Tak nampak. Dendam. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Tetapi benda-benda ni ada kesalahan-kesalahan. Sangka buruk pada orang. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Maka dengan sebab itu, bila mana kita minta maaf tu, kita nak dua-dua sekali zahir dan batin. So, tak ada masalah. Boleh diteruskan. Adakah kaitan dengan Allah az-zahir al-batin? Ya. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui sama ada yang zahir dan batin. Kalau kita sembunyi sekalipun, katakan orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dalam hati kita, Ustaz, ya? Hati kita ni. Masya orang Allah. seorang pun tak tahu. Seorang pun tak tahu. Kita aja. Allah Ta'ala mengetahui batin yang dalam jiwa kita. Jadi, kita tidak boleh terlepas daripada Allah. Kita boleh terlepas daripada manusia. Manusia tak tahu kita selamat. Tapi Allah tahu. Macam orang buat maksiat juga. Orang buat maksiat, dia tengok, tak sabar tengok, dia buat. Kan? Dia rasa dia boleh terlepas daripada hukuman dunia. Tetapi dia tidak boleh terlepas daripada
Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengetahui kesemuanya. Masya Allah, tidak sesekali kita akan terlepas wa asiru qaulakum aw jaharu bih. Allah Taala tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Cantik huraian. Terima kasih Ustaz. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya insya-Allah. Zara Zulaika. Soalannya adalah, bagaimana seseorang menyembunyikan batinnya yang sentiasa bersangka buruk kepada manusia yang lain, sedangkan orang itu berbuat baik kepadanya, lalu meminta maaf, lalu dimaafkan. Namun dalam sanubari masih lagi menyimpan ketidakpuashati perasaan itu. Apakah dosa seseorang itu sudah terhapus kerana menyembunyikan hal tersebut, sedangkan Allah Al-Batin Maha mengetahui? Bagaimana untuk menjadikan Al-Batin ini agar kita jadikan sebagai satu tanda aras, iaitu pengukur agar kita meletakkan sentiasa bersangka baik sesama manusia. Masya Allah, cantik soalan Zara Zulaika. Macam mana kita nak jadikan sifat Al-Batin ini sebagai tanda aras pengukur supaya kita sentiasa bersangka baik sesama makhluknya? Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sememangnya kita menyedari Allah Al-Batin, maknanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sama ada kita bersangka baik ataupun bersangka buruk. Sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Manusia lain tak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja mengetahui. Jadi bila kita menyedari perkara tersebut, Allah Taala mengetahui, maka di situ kita nak memperbaiki diri kita, bukan kerana manusia. Manusia sama-sama kita, manusia tak boleh bagi apa pada kita. Kita memperbaiki diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita bersangka buruk. Inna ba'dha dhanni ithm. Sesungguhnya kebanyakan sangka itu membawa kepada dosa. Jadi kita kena jauh dari dosa. Sebab apa? Bila sangka buruk, dia akan membawa kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nak melaksanakan sangka buruk tadi. Maka kita istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang perkara itu mainan syaitan. Syaitan cuba nak bagi sangka buruk. Macamlah kalau kita tengok Nabi SAW pernah satu ketika Nabi berjalan dengan isteri Nabi Safiyah. Tengok-tengok ada dua orang lelaki Ansar tengok, maka terkejut. Maka cuba lari ambil jalan lain. Maka pada ketika itu Nabi bawa Safiyah, Nabi pergi jumpa dua orang Ansar tadi. Nabi kata, ini isteriku Safiyah. Mereka terkejut. Mereka kata, subhanallah. Mereka terkejut. Maknanya sudah ada sangkaan dalam hati mereka. Lalu Nabi kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan dia berjalan untuk badan manusia melalui saluran darah. Maknanya dia dah ketukkah sangka buruk dalam hati kamu. Kan? Jadi maknanya itu, bila kita mengetahui, insya-Allah Allah mengetahui segala-galanya, kita cuba memperbaiki jiwa kita, hati kita, dari semasa ke semasa kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Penonton yang saya penonton yang saya kasihi sekalian, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Maka nak saya tanya satu perkara. Setelah kita habis melihat rancangan, habis menonton, habis tadabbur, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Apakah pelan tindakan kita? Apakah muhasabah? Apakah yang nak kita lakukan selepas ini? Pengajarannya adalah sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah, insya-Allah. Kita mohon ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa yang ringkas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhanka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir kesudahan kami dalam segala urusan, dan lindungilah kami daripada kehinaan dunia dan juga azab akhirat. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat tawrati wal injil wal furqan, na'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Allahumma ya amin. Penonton, teruskan setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada esok hari. InsyaAllah anda akan bersama dengan moderator kami Da'i Aiman dan juga panel Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir berkenaan dengan topik akidah pengurusan jenazah COVID-19. Penonton, terima kasih. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizar dan juga panel kita Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Othman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.